Udah beli. Selamat pagi kepada semua pelajar. Pagi. Semua sehat nggak? Sehat. Jadi yang sakit kan baru. Tidak. Jadi untuk kelas hari ini, memandangkan kelas hari ini adalah kelas yang terakhir kita sebelum kita di depan. Jadi saya harap semua pelajar beri perhatian yang bagus lah dan bekerja sama. Baik. Baik, Eko. Seperti yang tertera di hadapan kelas ini, topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Sebelumnya kita sudah belajar dua topik, yaitu perkembangan nasionalisme dan perkembangan nasionalisme di Asia Barat. Jadi sebelum itu, saya mau tanya dulu kepada para pelajar, nanti timbang kembalilah kepada para pelajar. Saya mau tanya, apa itu maksud nasionalisme? Coba boleh berdiri. Semangat cintakan negara. Lagi ada lagi. Ya, ada lagi. Sebelah sini seorang kalau boleh. Amin. Jadi oke, sudah. So, jadi betul apa yang pelajar itu jawab, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini adalah semangat perasaan cinta terhadap negara, dan ya seringkali dikaitkan dengan perjuangan untuk, dan dia sering dikaitkan dengan perjuangan membebaskan tanah air daripada perjuangan kuasa asing lah. Jadi pada kelas lepas juga saya ada bagi tahu kepada para pelajar untuk buat sedikit pembacaan. Jadi sebelum kita memulakan kepada proses PGP, saya membuat satu aktiviti sekejap saja lah. Aktiviti teka gambar. Sekejap saja. Oke. Boleh. Ya. So, bagian sini bukti lah. Kita mau para pelajar untuk teka gambar yang saya telah dalam slide ini. Oke. Yang ini apa? Filipina. Indonesia. Yang ini dari Vietnam. Dari Vietnam. Bila langsung. Songgak. Gambar-gambar yang tadi itu adalah gambar-gambar tokoh-tokoh nasionalisme di Asia Tenggara lah. Jadi untuk topik hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme dan berkaitan dengan tokoh-tokoh serta teknologi dan perkembangan nasionalisme di negara-negara di Asia Tenggara lah. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmadiyah untuk Oke, beri. Anda semua rasa oke?
Okey tak? Okey. Jadi sekarang kita akan mendalami sedikit tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Alright. Kita lihat nasionalisme di Filipina pula. Jadi sebelum ini kita semua tahu Filipina ini pernah dijajah oleh siapa? Tak ada jawab, tak ada jawab. Propaganda itu telah dimulakan oleh ini. Rizal. Okey, dan kerana beliau ingin menjadikan Filipina itu sebahagian daripada Sepanyol. Jadi Sepanyol sebagai sebuah koloni, dia tak ada hak yang sama. Orang yang dari Filipina itu tak ada hak sama macam orang kita di Sepanyol. Jadi dia nak menjadikan itu sebahagian daripada wilayah dia. Okey. Jadi untuk mencapai usaha itu beliau telah mengukuhkan Liga Filipina. Okey, dan Jose Rizal turut menggunakan medium bertulis. Okey, dia menulis novel-novel seperti Ngoli Metangere dan sebagainya yang menjelaskan tentang kesengsaraan orang Filipina pada masa itu lah. Okey, jadi pengikut-pengikutnya pula, tapi Jose Rizal gerakan dia gagal dan juga dia telah dihukum bunuh oleh orang Sepanyol. Okey, jadi dia di fasa kedua dia pula penubuhan apa? Boleh baca tak kelas? Penubuhan Katipunan. Andres Bonifacio ini merupakan penyelur ni. Andres Bonifacio merupakan pengikut kepada Jose Rizal. Tetapi selepas gerakan itu gagal, dia pun lihatlah gerakan Jose Rizal ni tak berfungsi, so lebih baik saya gunakan kaedah revolusioner. Okey. Jadi beliau telah menjalankan revolusi Filipina 1896, tetapi gerakan ini pun gagal juga kerana mereka menggunakan sokongan siapa? Amerika Syarikat. Jadi kita semua tahu kan yang Amerika Syarikat pun jajah Filipina. Jadi mereka tidak mengiktiraf kemerdekaan mereka, lalu mereka pun menjajah Filipina juga. Okey. Fasa ketiganya pula merupakan kegiatan politik sederhana. Stereo Osmania. Jadi individu ini. Jadi mereka rasa dia berkempen di bawah platform nasionalis, di mana dia rasa okeylah saya mungkin tak boleh mendapat kemerdekaan melalui revolusioner, mungkin saya bekerja dengan sistem. Jadi beliau telah mendapat kawalan Dewan Rakyat mereka lah, equivalent Dewan Rakyat pada masa itu. Okey, jelas? Nasionalisme di Burma pula. Okey, Burma, korang tahu tak apa nama Burma sekarang? Myanmar. Apa terlalu excited. Jadi nasionalisme di Burma ini telah melibatkan 4 kelas. Jadi kelas pertengahan dia pula merupakan orang yang mendapat pendidikan barat. Pada masa ini orang British lah, mereka telah pun mengambil alih kawalan Burma pada masa itu. Golongan takin ini merupakan mereka yang mendapat pendidikan daripada universiti. Okay, so orang yang berpendidikan tinggi. Maksud takin ini, maksud istilah tu kuat. Okay. Tonggi merupakan golongan Sami Buddha. Mereka juga dikenali sebagai Sangha. Okay, Sangha. Jadi penubuhan agama dalam Burma pada masa itu sangat penting sebab sebelum munculnya British, agama Buddha itu dijaga oleh institusi raja. Selepas tak ada raja tu, mulalah kemerosotan kedudukan mereka. Jadi mereka berasa terancam. Okay? Dan yang terakhir tu golongan petani. Golongan petani ini digunakan oleh ketiga-tiga golongan yang lain. Okay? Jadi kelas pertengahan yang mendapat pendidikan barat itu, mereka telah melubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Dan kemudiannya Majlis Persatuan Kesatuan Burma. Dan evolusi persatuan ini telah berlaku sebab individu ini, Ubape, bukan Mbappe, Ubape. Okey. Dan seterusnya golongan takin pula mereka telah menjalankan revolusi pelajar kerana mereka inginkan lebih banyak universiti dan sebagainya. Macam kita lah, kita selalu nak pendidikan yang terbaik kan. Betul. Okey. Golongan yang ketiga merupakan golongan Kongi. Jadi mereka pun berkempen secara politik.
dan mereka telah mewujudkan Majlis Am Sangga Semagi. Dan hasil daripada kempen politik mereka itu, mereka telah menyebabkan berlakunya pemberontakan Sayasan ataupun pemberontakan Tarawadi. Pemberontakan Sayasan merupakan individu ini. Beliau merupakan sebuah bekas Sami juga yang kemudiannya telah berkomplot dengan golongan petani untuk mewujudkan pemberontakan berskala besar. Namun gagal juga, tetapi ia telah mewujudkan kemarakan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Burma. Amat penting. Okay. Yang golongan Takin pula, mereka telah mengambil faedah pengenalan perlembagaan Burma pada 1935. Jadi, korang tahu tak sebelum ni British pernah menjajah India? Kan? Sangat lama kan? Mereka menjajah India tu. Jadi apabila mereka mengambil alih India dan juga Burma, mereka menggabungkan di bawah satu entiti politik yang satu. Tetapi selepas tahun ini dia telah dipisahkan dan wujudnya parti-parti politik seperti Obama, Asiones dan sebagainya. Dia memperjuangkan hak orang Burma. Maksudnya platform mereka tu Burma untuk orang Burma sahaja. Okey, jadi beberapa pemimpin dia seperti Aung San Koni, Unu dan sebagainya, dan mereka turut melantikkan Perdana Menteri mereka yang sendiri menerusi platform Burma untuk orang Burma ini. Okey? Faham tak guys? Faham. Okey, kita lihat nasionalisme di Vietnam juga. Perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Jadi Perancis telah mengambil alih Indochina pada masa itu. Vietnam merupakan sebahagian besar Indochina dan ia dipelopori oleh golongan bangsawan dan Mandarin. Mereka hilang hak mereka lah, kan, sebab mereka telah digantikan dengan birokrasi barat berbentuk Perancis. Okey. Jadi golongan intelektual pula meningkatkan persedaran politik dan menentang Perancis melalui sentimen mereka menerusi surat khabar. Dan juga parti-parti politik, maksudnya pengaruh, walaupun mereka berjuang demi negara mereka, pengaruh daripada luar negara masih dapat dilihat dalam sistem politik mereka. Kenapa? Munculnya ideologi seperti nasionalisme dan juga komunisme. Komunisme ini berasal dari Jerman. Nasionalisme ini secara umumnya dari Eropah. Okey, jadi parti-parti politik, dua parti politik yang amat penting, Vietnam Kuok Dang Dang. Ulang. Vietnam Kuok Dang Dang. Dan ini diketuai oleh Nguyen Thanh Ngoc. Nguyen Thanh Ngoc. Manakala pergerakan komunisme ini pula dipelopori oleh Parti Komunis Vietnam dan juga oleh individu ini, dipelopori oleh individu ini, Ho Chi Minh. Dan pihak nasionalis yang mengambil langkah yang pertama demi mendapatkan kemerdekaan, mereka telah melancarkan pemberontakan dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. Namun telah dihapuskan oleh Perancis. Dan oleh kerana itu Vietnam Selatan itu masih telah berada di bawah kawalan Perancis dan kemudiannya Amerika Syarikat. Okey, manakala di Vietnam Utara pula revolusi penentangan diteruskan oleh Ho Chi Minh yang berjaya mengisytiharkan kemerdekaan di Hanoi dan dilantik presiden yang pertama. Jadi dalam pergerakan politik di Vietnam kita dapat lihat walaupun ada dua paksi yang berlawan untuk matlamat yang sama, tetapi satu telah ditewaskan dan kemudiannya yang pihak yang komunis mereka telah memulakan usaha yang lebih kukuh untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, nasionalisme. Korang tahu kan siapa individu ni tadi? Tahu. Soekarno. Tadi Encik Kartini. Nasionalisme di Indonesia telah bermula apabila Raden Ajit Kartini itu basically merupakan individu yang pertama yang telah menyuarakan pendapat tentang pendidikan di Indonesia pada masa itu. Jadi
Raden Ajeng Kartini itu mungkin kamu semua tidak tahu. Dia merupakan seorang pembesar Jawa. Bukan, dia merupakan seorang putri, anak putri untuk keluarga di Raja Jawa lah. Jadi dia merupakan golongan priai, maksudnya mereka yang ada akses kepada pendidikan Belanda pada masa itu. Tetapi Belanda mereka mengawal pendidikan tu sangat kuat. Mereka tak nak orang Indonesia tu jadi pandai kuat, tak nak. Buat kerja je, you buat kerja petani je, okey? Dia tak nak. Jadi beliau telah menulis karyanya yang bertajuk Hilanglah Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911 yang menjadi pendekar kepada keperluan emansipasi wanita yang tidak mendapat pendidikan di Indonesia pada masa itu, dan juga telah diterjemah dalam bahasa Inggeris dalam buku yang dikenali sebagai Letters of a Javanese Citizen. Okay. Golongan politik juga telah memainkan peranan yang amat penting, iaitu golongan Muhammadiyah. Mereka mempertahankan Islam. Jadi kita boleh lihatlah trend pada masa itu, mereka mengambil apa saja daripada Barat, maksudnya sekularisme, budaya Barat. Jadi mereka mempertahankan Islam daripada ancaman sekularisme. Sekularisme itu apa, Azrul? Selesaikan agama daripada pemerintahan duniawi. Dan juga kewujudan parti-parti politik dengan ideologi masing-masing yang memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Seperti parti komunis. Komunis ada kat Indonesia juga, Syarikat Islam dan juga Parti Nasionalis Indonesia. Dan pergerakan yang dimulakan oleh Presiden Soekarno pada 1928 itu merupakan Kongres Pemuda Indonesia. Dan mereka berpandukan satu bangsa, satu bahasa dan juga satu tanah air. Dan kemudiannya sebab mereka nak memperkukuhkan lagi pergerakan mereka tu, penubuhan permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Agak panjang tapi amat penting untuk kita tahu. Okay guys, saya tahu mungkin anda semua agak penat, tapi korang boleh beritahu saya tak kalau sebelum ni Thailand pernah kena dijajah atau tidak? Tak pernah cikgu. Dia ada implikasinya juga dalam pergerakan nasionalisme. Okey, sebelum ini semua negara-negara yang kita lihat sebelum ini, dia ada musuh yang jelas kan, orang yang bukan mereka. Tetapi dalam Thailand itu dia bersifat agak berbeza kerana dia berbentuk pembaharuan yang dimulakan oleh Raja Mongkut. Okey, Raja Mongkut, dan kemudiannya telah diteruskan oleh Raja Chulalongkorn, di mana mereka telah menjalinkan hubungan yang amat baik dengan negara-negara barat, mendapatkan kepakaran mereka dalam teknologi, birokrasi. Maksudnya mereka mengambil sistem mereka dan juga cuba amalkannya dalam konteks Thailand. Dan dia telah diteruskan oleh Raja Chulalongkorn. Namun begitu, kesedaran politik muncul dalam kalangan rakyat biasanya juga. Okey? Kerana pemerintahan Raja Wajaribun. Raja Wajaribun tu nama dia cantik tapi dia sebenarnya bukan pemerintah yang baguslah. Okey? Jadi Field Marshal Vibhu Songtram, individu ini, dia telah mengambil alih, dia telah basically menjalankan revolusi Thai pada 1932, dan juga oleh individu ini juga Mahathir Hanoyong dan Vibhu Songtram, dan mereka bertujuan untuk bukan menghapuskan pemerintahan raja itu, tak, tetapi letakkan raja itu sebagai raja berperlembagaan. Maksudnya mereka mempunyai kerajaan rakyat dia sendiri menerusi demokrasi, tetapi kedudukan raja itu masih dikekalkan sebagai ketua negara. Sama lah macam dalam negara kita kan. Dan nasionalisme ini turut membawa kepada perasaan Thai untuk orang Thai, seperti yang kita lihat dalam Burma tadi. Sifat ini turut dapat dilihat dalam Thailand juga, di mana mereka telah menjalankan macam polisi-polisi yang menjaga orang Thai. Maksudnya mereka memperlindungkan perniagaan orang-orang Thai yang asal kat sana, menentang orang seperti orang Cina dan juga Barat
yang mula mengambil alih perdagangan berantai. Dan mereka turut mementingkan negara mereka berbanding negara-negara yang lain kerana mereka bekerjasama dengan Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Dan apa hasilnya? Mereka mendapat banyak tanah di Indochina. Maksudnya mereka dengan bekerjasama dengan Jepun dan juga dengan negara-negara lain, mereka neutral. Mereka dapat mengalami arus politik dengan lebih power sikit. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Sekarang kita Semua boleh bangun daripada tidur. Cikgu dah tidur. Penat ke? Tak. Nak makan ke? Nak makan kita habiskan dulu aktiviti boleh? Boleh. Okay, hari ni kita akan buat aktiviti petai tea dan gallery walk. Kita akan buat merangkumi apa yang Sir Akash ajar tadi. Kumpulan 1 akan buat Thailand, kumpulan 2 akan buat Burma, kumpulan 3 akan buat Filipina, kumpulan 4 akan buat Indonesia, kumpulan 5 akan buat Vietnam. Jadi arahan ni pelajar akan menerima source keping kertas tebak yang akan diedarkan oleh Cikgu Owen. Yang kedua, pelajar diminta untuk buat petai writing dalam masa yang ditetapkan iaitu 10 minit. Setelah selesai buat petai writing, cikgu nak wakil kumpulan untuk melantik. Kumpulan tak bagi lagi ya, lagi sekejap lagi cikgu bagi. Wakil kumpulan perlu dilantik untuk setiap bulan. Boleh faham? Okey. Seterusnya wakil kumpulan perlu menampal pada dinding kelas. Kemudian ahli kumpulan yang lain perlu bergerak ke kumpulan yang lain untuk mendengar pembentangan yang akan dibentang oleh wakil kumpulan tersebut. Kalau tengok dekat sini, anak panah ini kita akan gitaran. Ada gitaran dia. Kumpulan 1 bagi kumpulan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Dan orang leader ni adalah wakil kumpulan. So orang wakil kumpulan tu akan membentang apa yang ditulis di dalam kumpulan tersebut. Yang terakhir, setelah semua kumpulan selesai mendengar pembentangan, pelajar perlu kembali ke kumpulan asal masing-masing. Jadi cikgu akan tanya 2 kumpulan. Cikgu akan pilih secara rawak 2 kumpulan apa yang dapat daripada gallery walk ini. Okey, cikgu nak start dari sini 1 sampai 5 2, 3. Tiga. 4 5 1. Mai 1. Okey, boleh ikut nombor masing-masing dalam pasangan nombor dalam 1, 2, 3, 4, 5. Mai, 21. Mai, 21. Abang 1. Syamil. Sini ada. Sini ada. Itu mana? Kita kumpul berapa? Siapa nombor 1? Sini. Kat baik sikit. 3. Masuk je lah.
Sama lah. Sama lah kita. Berapa lagi? Makan kan? Berapa? Cepat. Aku di mana? Jangan gitu lah. Udah pasti dah. Gula apa tu? 5. Gula apa tu? 5. Berapa ni? Okey, lantik satu wakil. Lantik satu wakil dan Alisa. Naik depan tadi. jangan ambil pen cikgu ha. Pasti kepulangkan balik. Okey, masing-masing dah ambil. Okey, bulan 1 buat Thailand. Bulan 2 Burma, bulan 2 Filipina, bulan 4 Indonesia, Kami okey. bulan 5 Vietnam. Vietnam. Okey, boleh mula sekarang. Siapa? Siapa hebat Vietnam? Dalam masa 10 minit mula sekarang. Dia buat apa? Tulis maklumat tentang tokoh Ada aku bulan birthday boy. pengikut negara. Aku buat. Masa Vietnam kan? Pilih satu tokoh saja. Aku nak cepat masa, aku buat film. Aku nak digendong. Boleh rujuk konten. Cikgu boleh. Baik. Boleh rujuk konten buku surat 27. Kutip tingkatan 4. Nama dia Vietnam. Aku dah tulis. Sebagai orang kebanggaan dalam sini. Buku surat 27. Okey, tulis berkaitan tokoh apa yang dia buat. Dan apa yang cikgu akan ajar tadi applykan dalam perancangan. La ilaha illallah. Kedua Burma. Mendirikan parti komunis ini. Satu lah. Papua. Ini nama Trump. Parti komunis. Woi, relax sikit. Kejap je. Kenapa dia wakil nanti? Awak dah wakil tak lain jalan-jalan je. Ada juga. Tapi semua faham ke? Faham. Okey, nak apa ni? Berapa tahap ni, Mat? Saya sama jadi. Okey, biar support nanti. Juga makan. Awak ni kalau tak tahu dia ada apa. Jawab dulu.
Ikut kreativiti masing-masing ah. Aku bagi itu je. Okey buku. 6 minit. Itu yang terbaik. Lagi gua tak jaga. 6 minit. Apa cikgu akan ajar tadi mengikut negara yang telah ditetapkan. Betul. Lagi gua ikut ya. 6 minit. 6 minit. Apa ni aku tu kayak muka dia. Ni aku kayak dia aku pada kamu. Itu masa tambahan. Itu masa tambahan. Waktu dia pakai kat bawah sini. Apply apa cikgu akan ajar. Wednesday. Wednesday. Betul bisa dulu ah rujuk betul tapi yang mau 5 minit. 5 minit. Million berapa ni? Dan. Oh. Masih India tu. Apa Cina? Oh, okey. Tanya. Nanti main tu lah. Ada bintang. Tak suruh ada saya menjadi utama. Tak ada dek. Sudah mati dah dari Nama saja. Oh, Cimi bukan nama betul ya. nama asal Lebih betul tu. No. Cikgu, boleh kamu nak beri ni awal. Oh saya. Jatuh nama kamu saya. Bapak yang baca jarang rumah. Apa nama dia? Ikut kita lagi. Bagi bintang. Yang lagi. Pendidikan itu. Tempat lain.
Yang kejauh tak jauh. Dapat dua tu lah. Ayah aku kerja. Menyertai bergabung dengan kelompok sosial. 1 minit. Narik sih. Dok. Kapal pula dari kapal. Okey, 1 minit ah. Ada bakat. Ini macam anchor. Dah siap, boleh kapal Anchor kami tak makan kan? Kamu pusing. Nama kita tak ada. Dua sini. Cikgu 5 sini ya. 5 mana cikgu? 5 depan. 5 depan. Guys, 5 depan. Ya, tapi maju. Okeylah. Tulis kumpulan. Tulis di sini. Cikgu Fikri nak. Mana cikgu Fikri? Cikgu, saya penting cikgu. Mana? Ini. Bisa berapa ni? Papai. Dah habis. Okey, sampai dekat kelas itu ah. Alright. Awak tengah di sini. Saya bentar. Okey. Berdiri tempat kertas ditampal. Berdiri tempat kertas iting ditampal.
Semua kumpulan. Berdiri ke tempat letak ID masing-masing. Baris. Okey. Semua bersedia? Okey, bersedia? Bulan 1 bersedia? Bulan 3? Okey. 4? 5? Pak, James kenapa tu? Oh, okey. Okey, bulan 1. Ready? Wakil, angkat tangan. Wakil, angkat tangan. Wakil, angkat tangan. Wakil berjalan yang standard. Okey. Wakil diminta untuk tunggu. Yang ahli kumpulan lain sila bergerak mengikut urutan tadi yang cikgu bagi tahu. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1 balik. Okey, bergerak. Bergerak dalam keadaan senyap. Tak jadi siapa dengan kita tu. Ni lambat Indonesia. Indonesia Okey, dengar betul lah. Cikgu akan tanya. Tu Indonesia 4. Tinggal gerak saja situ. Cuma satu kan? Satu. Ini macam nak rasa sepadan. Okey, duka. Gerak. Sebentar. Satu saya.
Sekarang pergi ke sana. Kami pergi sini. Kami sini. Itu salah lah. Orang yang salah. Push down, push. Yang salah itu. Ini dah ke sini. Ini dah. Habis itu banyak kosong. Ada kosong kan? Asal tak ada. Tak benar-benar. Tiga. Baru habis gerak. Fikri. Salah pusing. Ada yang salah pusing. Oke, 1 minit lagi. Kenapa dia serentak? Menumbuhkan padi itu. Selain itu, juga dia merupakan utama penetapan. Dia juga yang mengusiakan kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945. Dan juga yang mendirikan parti Oke, tutup. Mari kita ke Bangkok. Ajika kita. Mana? Situ dah. Kalau kita cakap pasal Vietnam, dia membesar. Dia ada darah membesar. Kamu semangat. Sumbangan dia apa? Sumbangan dia yang benar. Eropa.
Dia orang surprise. Oh shit. Oh, tinggi kan? Berapa ni? Satu, dua, tiga belum. Belas kami situ. Sini sudah. Dah habis duduk ah. Dah habis duduk tak? Duduk. Dah habis duduk. Kumpulan yang dah habis duduk. Cuba video dah nak. Duduk. Duduk. Yang mana mati ni? Kumpulan yang dah habis duduk. Biar je. Dah biar je. Duduk kan. Okey, duduk. Kumpulan yang dah habis duduk. Tak marah cikgu sayang. Cikgu sayang. Comel. Cikgu sayang saya kami. Abi lah. Tapi kalau tetap pilih yang satu dia. Yang satu dulu lah aku dengan dia. Tak. Fikir dah membesar. Cikgu dia cakap apa? Dia single. Tak membesar sayang. Single.
Abang makan apa dia? Berapa bulan tujuh? Macam kau boleh ingat lah. Berapa bulan? Dia pun tak ingat. Prefer macam ni lah. Ni belajar ambil. Presiden terkenal dia. Oi, tak boleh Banyak info ah. Cikgu nak tanya. Bulan 2. Mana bulan 2? Okey, apa yang anda dapat daripada kumpulan 5? Itu benar. Apa input anda dapat? Ho Chi Minh. Gambar yang dia bikin. Alin diam. Diam. Dia semua diri. Sekali. Seorang je. Okey, Alin dengar. Apa Ho Chi Minh buat? Orang puja nampak. Sambung. Kau ni tak lalu tak sejarah. Lagi? Okey, kumpulan yang ke-5. Mana kumpulan 5? Ambil. Okey, kumpulan 5. Okey, Alin diam. Cikgu nak tanya, okey, pakai seorang apa? Okey, Amalia. Apa ya? Yes ni. Okey, Abines. Cikgu pilih Abines. Okey, apa yang input Abines dapat daripada kumpulan 1? Satu mana Indo? Thailand saya belajar tentang dua orang tokoh utama. Dengar. Sekali. Thailand tadi saudara Amir Rahman telah membentang dengan baik. Okey. Di mana beliau mengajar tentang dua orang tokoh utama. Iaitu seorang raja ni, tak ingat nama dia. Apa tadi Amirul? Cudalongkon. Apa-apa lah, tapi raja dia menurut pandangan Amirul, beliau kata raja ni berpandangan moden, iaitu pandangan moden, barat. Di mana beliau yang mula-mula memodernisasikan Thailand. Beliau boleh kata satu sebab Thailand tidak dijajah lah. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang paling penting, Tibu Songkram. Kan? Tibu Songkram. Beliau adalah Perdana Menteri yang juga ada ideologi sama, iaitu pro-modernisasi lah. Mereka ni contohnya Tibu Songkram membuat dasar ekonomi baru kan. Dasar ekonomi baru di mana Okey. Bincang dulu. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang memberi kerjasama kepada cikgu. Okey, cikgu harapkan dengan Gallery Walk ini kamu semua dapat banyak input. Okey? Okey, cikgu serahkan kepada cikgu. Cikgu Hafiz. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum saya mulakan dari saya nak dengar dulu surakan pada kumpulan 1 hingga 5. Okey. Kita mula yang kumpulan 1. Kumpulan 2. Senang, jadi tak tahu. Okey, kumpulan 3. Kumpulan 1 namanya paling baik banget kau. Kumpulan 4. Ya, kumpulan terakhir. Kumpulan 5. Okey, untuk aktiviti saya adalah okey. Okey, kita akan buat projek menghasilkan risalah. Okey, Salah. Ibu di sana siapa? risalah projek. Oh, tak boleh untuk tu. Okey. Pertama sekali,
Okey, cikgu-cikgu yang bantu saya ni akan mengedarkan petak A4 untuk setiap orang. Dan murid dituntut untuk melipat petak A4 pada 3 bahagian. Jadi saya akan bagi demonstrasi yang untuk melipat. Dan kemudiannya murid diminta untuk menulis semula topik pembelajaran yang korang dapat hari ini. Itu ada 5 negara, korang tulis apa yang korang dapat tu kat risalah tu. Okey, muka hadapan, tulis tajuk topik kita hari ini. Apa tajuk kita hari ini? Nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, dan kemudian pengisian dan surat di dalam risalah adalah mengikut kreativiti masing-masing. Korang akan dapat 15 minit untuk hias dan hasilkan risalah ni. Boleh? Boleh. Korang boleh guna masa tadi. Masa border ni. Tadi dia tu mana? Malu kau. Tapi korang boleh ikut kreativiti korang masing-masing sebab Kalau tak ada tanya, individu. Faham ya? dekat rumah kita lah. Korang akan ikut kreativiti dan buat yang paling cantik. Okey. Tangan pun tangan laki tu. Tangan pun sudah buka. Kita set lah. Tangan pun kecil. Kalau yang tak dapat marker, boleh guna pen atau pensel. Kata-kata ikut kreativiti masing-masing. Okey ya? Okey tuan. Pen boleh pelbagai warna. Pen boleh warna juga. Kira ini saya akan bagi juga, tapi pen boleh guna juga. Ya. Pen individu. Tak terlambat. Okay, let's go. Wah, dah kita nama dia. Kurang bapak bagian. Oh, ini bagian lah. Kita kalau kau lipat yang ini, 1, 2, 3, 4. Kalau lipat yang ini. Ikut masa ni dah. Lipat 3 bahagian ah. Tak boleh. Okey, perhatian. Perhatian. Dengar. Okey, cikgu aku bagi demonstrasi nak lipat 3 ya. Lipat 3. Okey. Bawa ke belakang. Tangan belakang ni bawa ke belakang. Ini depan, sini. Jadi ada. Okey, bawa ke sini. Dia dapat sini ada 3 ya.
nasi lalu kalau hijau. Tiga negara je kan? Tak tu inilah dengan senang-senang tapi Itu pula. Saya nampak dia yang buat logo kat atas tu. Komunis. dia masa dia kuat pula. Tak, bagus. Apa yang buat? Tulis dia stand. Awal Tapi aku guna pen. Siapa? Pemberontakan. Sudah Apa dia pasal dia? Lawannya Oh, ada Minggu dia mesti Selasa lah. Tak sama. Mama. Mau tanya. Bola bangku. Oh, dia main je dah. Semua kena buat lah. Betul. Good creativity membasah. Bagus. Oh, penting. Sorry. Bincang. Nanti ada cek kau. Tak ada. Pak jadi itu. Yang polis. Tak lah. Bukan yang penal. Ibu lah orang cakap tak sedar nanti bentang. Masa tak? Nama tema dia? Sabah. Dia di mana di mana baca What? Pari-pari tahu ke? Apa yang jadi? Apa? Pari-pari dah tetap di satu. Bukan. Apa betul tu berharap dia pasti. Baru 21. Tapi kau kan warna-warni kau tengok ni. Bukan apa. Mana warna tu?
Martin juga tu. Dan gini effort tu. Oh, majoriti. 6 kok. Tengok kita tengok ni aku tak dapat. Habis nak mana ni? Lagi apa? Dan habis Saya baru nak haji. Filipina, Vietnam. Ini tak boleh buat kat belakang. Cikgu dah. okey dah siap. Cikgu. Dah kaya bawa atas. Kena boleh siap. Ho Chi Okey, waktunya sebabkan kita bukan masa, jadi cikgu bagi lagi 2 minit untuk ucapkan. Korang tulis nama orang dekat risalah yang korang buat tu Tulis nama. Supaya cikgu tahu siapa yang buat. Okey. 2 minit cikgu bagi. Ibu Tongkrak. Ibu Tongkrak. Kita aja ni. Pertama. Modernisasi Darul Hantai pertama. Darul Hantai. Aku yang ikhlas. Aku lagi tempat tu di mana? Apa? Okey, masa 2 minit dalam jadi Demo jangan. Tulis tahu. Yang tu nama. Cepat hantar. Mau juga. Mau nama ni. Tulis nama pendek je. Oh my god. Cikgu. 341. Rizal lagi sikit. Ada tu. Apa dia dah? Cikgu. Banyak dia makan. Tapi semua bulu kan. Kecuali minyak apa? Jom kita dekat. Jom nanti. Terbit buku. Buku?
Ini jenis apa? Art berat. Model lah. Awak pin. Okey, buatnya ada yang belum tahu? Ni. Okey. Dia Aduh, main banyak ni. Untuk risalah ni kami akan cek dahulu dari cikgu. Jadi nanti kami akan ulangkan semula untuk kamu semua jadikan rujukan untuk peperiksaan seterusnya. Faham kan? Jadi kamu orang jadikan risalah ini sebagai rujukan nanti ya. Besok mau besok. Cikgu pun akan berikan. Okey. Saya akan berikan kepada cikgu pun. Ya, jadi pemandangan kita kesukupan masa. Jadi saya menempati seorang pelajar berjalan. Look itu. Memang bagi semangat. Kena mata. Okey. Assalamualaikum saudara sejahtera. Hari ini saya belajar ada 5 negara yang ada pergerakan dari ISMA. So Vietnam dan sebagainya. Lepas tu ada beberapa negara yang ada beberapa tahap. Tahap pertama dia tak berjaya, tahap kedua berjaya. Lepas tu ada yang komunis, ada yang bukan komunis. Itu je saya belajar. Selamat. Okey, memandangkan baik, kita bagi soalan satu. Yang tadi Okey, dah habis dah. Kursi merah ni dari mana? Sorry. Di mana? Ni dia. Ni kawan siapa? apa cakap tak nak apa. Tengok guys. Kita dah. Ni. All my Ni effort. bagi balik tu. Kau punya tu. Kau tebang kau balik kat aku. Aku nampak. Kenapa kau nak baling kat aku? Tak, kalau kau awet cantik boleh aku baling kat kau tu. Ni. Why you laughing? Kita duduk tempat masing-masing, kemudian saya lebih dengan khas semua. Murid-murid pendidikan khas. Pendidikan khas yang ada list makanan khas. Dah clear dah ni? Tutup lah, tutup. Tak ambil. Kan, dia bukan kan. Dia makanan kelas. Bawa kita kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke kuliah terakhir untuk SMD.
timbau kembali apakah tujuan ini. Betul sudah jawab, kalau jawab merupakan timbalan. Macam mana doktor? Apa dia? Apakah objektif khusus ini? CLO dia, course learning outcome, CLO kan? Dia ada 5.